Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sayyidatina Husna binti Sulaiman bersama rakan saya Nur Syafiqah binti Zahari pada kumpulan 6 akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG bagi kursus IDUP 013. Sebelum itu kami ingin memberi penghargaan kepada Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah IDUP kelas kami. Ahli kuliah kami terdiri daripada saya sendiri, Sayyidatina Husna dan juga Nur Syafiqah binti Zahari. Baiklah, yang pertama saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan sementara rakan saya, Syafiqah, akan membentangkan tentang falsafah pendidikan guru. Pertama sekali saya akan melihat kepada konsep dan prinsip. Baiklah. Sebenarnya adakah anda tahu sebelum dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan, ianya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara pada suatu masa yang dulu. Kemudian setelah diteliti oleh pakar-pakar pendidikan di negara kita dengan mengambil kira pertimbangan-pertimbangan ke atas laporan dan akta pendidikan, rukun negara dan ciri-ciri ideologi serta kebudayaan Indonesia, falsafah pendidikan kebangsaan digubal dan diumumkan secara rasmi pada tahun 1988. Ini merupakan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang saya bacakan seperti tadi, dapat 10 elemen yang penting dan elemen-elemen ini digubal dengan mengambil kira beberapa faktor yang mempunyai tujuh kesemuanya. Saya akan terangkan sebentar lagi. Sebelum itu kita lihat dulu kepada apakah sebenarnya fungsi falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan di negara kita. Baiklah, yang pertama, ianya memberikan panduan dan arah tuju pada segala usaha mengembang dan memajukan pendidikan. Baiklah, sebenarnya FAK ini menjadi panduan dan arah tuju kepada para pendidik di negara kita, terutama kepada guru dan pensyarah dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran, menentukan kurikulum dan sebagainya. Selain itu, FAK ini juga menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan perancangan dan pelaksanaan matlamat pendidikan negara. Baiklah, seperti yang saya katakan awal tadi, FAK ini digubah dengan mengambil kira asas-asas pertimbangan ke atas laporan dan akta pendidikan, ciri-ciri ideologi dan kebudayaan Malaysia serta rukun negara, maka tidak dapat dinafikanlah dan ini memang wajar digunakan dalam perancangan dan pelaksanaan matlamat pendidikan negara. Seterusnya, FPK juga menjadi pengawal ke atas penyelewengan aktiviti pada dasar pendidikan. Apabila kita telah mempunyai panduan iaitu FPK dalam aktiviti yang kita lakukan, maka sudah tentulah sebarang salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam melaksanakan tugas dapat kita atasi. Kita bergerak pula kepada faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan asas semasa menggubal falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 7 kesemuanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah faktor perpaduan kaum. Baiklah, seperti mana telah kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk, yang mana terdapat pelbagai bangsa, agama dan kaum yang tinggal di dalam negara ini. Jadi, FPK ini diserap dalam kurikulum. Dalam medium kurikulum terutamanya untuk menyatupadukan setiap kaum yang ada di Malaysia dan menuju ke arah integrasi nasional dengan menggunakan satu negara, satu bangsa, satu rukun negara dan akhirnya dapat membentuk satu Malaysia. Seterusnya adalah faktor agama yang diikuti oleh rakyat. Okey, selain berbeza kaum dan bangsa, negara kita juga mempunyai agama yang berbagai. Dan melalui FPK ini, kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan kepatuhan terhadap pemimpin serta memastikan hubungan yang baik diserap ke dalam FPK dan FPK menjadi satu wadah di mana kita dapat menjalinkan hubungan yang baik tanpa mengira agama dan bangsa. Faktor yang seterusnya adalah faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya. Baiklah, dalam FPK, setiap dari kita
diwajibkan untuk saling bekerjasama, saling menghargai antara satu sama lain dan saling berkasih sayang sesama sendiri sebagai sebuah tubuh. Yang keempat pula adalah faktor politik yang menentukan ideologi negara dan seterusnya mempengaruhi dasar pendidikan. Baiklah, walaupun ini bermaksud walaupun berlaku apa jua perubahan dalam bidang politik negara kita sekalipun, FPK mestilah dipatuh oleh para pemimpin dan juga pengikutnya dalam merangka sebarang perancangan dan juga dalam melaksanakan apa jua aktiviti yang ingin Baiklah, kita bergerak kepada faktor yang kelima, iaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha membawa pembangunan dan kemajuan negara. FPK menekankan setiap individu dan organisasi masyarakat perlu mengembangkan potensi masing-masing bagi membantu mengembangkan ekonomi negara dengan memastikan peningkatan produktiviti masing-masing ke arah kemakmuran negara. Baiklah, tidak dapat disangkal bahawa ekonomi merupakan salah satu aspek dalam pengembangan negara. Jadi, FPK menekankan setiap dari kita untuk sentiasa mengembangkan diri, meningkatkan prestasi diri dalam membantu mengembangkan ekonomi negara yang lain tidak bukan adalah untuk menjana kemakmuran negara. Faktor yang keenam pula adalah faktor individu. Selain mengambil kira faktor kaum, agama, masyarakat dan sosial, FPK juga mengambil kira faktor individu dalam pengubalan falsafah ini. Jadi, setiap dari kita diwajibkan untuk memperkembangkan diri dengan melihat kepada aspek jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Setiap aspek-aspek ini mestilah seimbang antara satu sama lain. Faktor yang ketujuh pula adalah faktor sejagat yang berkaitan dengan alam dan perkembangan pendidikan antarabangsa seperti penggunaan pendidikan berasaskan internet. Baiklah, seperti mana yang telah kita alami sekarang, iaitu pembelajaran pada norma baharu ini yang dijalakan secara online, saya percaya ini merupakan salah satu hal yang menepati apa yang dikehendaki dalam FPK ini, kerana kita telah menjadikan pendidikan pada hari ini secara berasaskan internet. Jadi, oleh demikian, kita perlulah meneruskan momentum ini dengan menggunakannya secara maksimal bagi membentuk masyarakat yang disegani dan dihormati di peringkat dunia. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak pada elemen FPK. Terdapat 10 kesemuanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pendidikan secara berterusan. Baiklah, seperti pepatah Arab yang pernah disebut oleh Dr. Azizi dalam kelas kita sebelum ini, utlub ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi FPK menggunakan elemen FPK ini menggunakan pendidikan secara berterusan, iaitu proses pemindahan ilmu dan kemahiran bersama nilai-nilai murni yang berlaku sepanjang hayat. Baiklah, pepatah Arab yang telah saya sebutkan tadi bermaksud tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Ini bermaksud dalam konteks realiti ni kita perlulah menuntut ilmu daripada sejak kecil sehinggalah ke akhir hayat kita, yang bermaksud bermula daripada tadika sehinggalah ke institusi pendidikan yang lebih tinggi seperti IPG, IPTA dan IPTS. Dan ini tidak terhenti kepada situ sahaja, kita juga dapat mencari ilmu lagi walaupun telah tamat pembelajaran. Seterusnya adalah memperkembangkan potensi individu ke tahap yang cemerlang secara menyeluruh dan bersepadu. Kita dapat lihat daripada 4 unsur yang utama, iaitu unsur jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi, bagi memperkembangkan potensi individu ini, kita dapat merujuk pada keempat-empat unsur ini, iaitu kita haruslah bukan sahaja mempunyai anggota fizikal tubuh badan yang sihat, kita juga perlu mempunyai perasaan jiwa yang tenang, mengandungi semangat dan juga berupaya memberi tumpuan kepada daya berfikir secara kritis dan kreatif. Elemen seterusnya adalah insan yang seimbang dan harmonis. Baiklah, bukan sahaja seimbang dari segi jeris tadi, kita juga perlulah mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta akhlak yang mulia bagi mewujudkan suasana masyarakat yang harmoni disertai dengan tubuh badan yang sihat, maksudnya menepati unsur jeris tadilah. Seterusnya adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Baiklah, elemen ini menekankan kita untuk sentiasa mengakui wujudnya pencipta dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Kita haruslah sedar bahawa kita merupakan dalam Islam sendiri kita adalah khalifah di dunia ini. Jadi adalah wajib kepada kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berilmu. Baiklah, rakyat elemen FPK ini menekankan setiap dari kita untuk sentiasa mencari ilmu. Kerana ilmu itu tidak pernah cukup walaupun kita telah berada di peringkat yang tertinggi sekalipun, kita harus sentiasa mencari ilmu dan dalam masa yang sama kita juga perlu menyebarkannya. Baiklah, kita sebagai salah seorang mahasiswa di IPJ ini haruslah bersyukur kerana diberi peluang untuk menjadi seorang bakal guru nanti, yang mana tugasnya adalah menyebarkan ilmu. Okay, jadi ini profession yang akan kita pilih nanti, iaitu guru ini merupakan salah satu cara lah untuk kita menepati elemen FPK rakyat Malaysia yang berilmu ini. Okay. Seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Selain mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap, kita juga perlulah memantapkan diri kita dengan kemahiran dan kelayakan. Jadi agar setiap rakyat berfungsi secara maksimal dalam menjalankan tugas masing-masing dengan dedikasi, sikap dan sempurna. Baiklah, seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Selain mempunyai ilmu dan mempunyai kemahiran dan sebagainya, elemen FPK juga menekankan aspek akhlak mulia. Setiap dari kita perlulah berlaku baik dan sentiasa menjauhi perlakuan buruk. Seterusnya, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Melalui elemen FPK ini juga, ianya menekankan mengenai tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang negara serta sentiasa menjalankan tugas yang bebas rasuah tetapi bersih sikap dan amanah. Seterusnya adalah rakyat Malaysia berupaya mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, kesejahteraan diri di sini bermaksud kesihatan diri dan juga sasiah. Selain itu, kita juga perlu mempunyai daya tahan, kesabaran diri yang kuat iaitu tidak letih, tidak lesu, pantang menyerah untuk menghadapi cabaran hidup. Yang seterusnya, rakyat Malaysia yang berupaya memberi sumbangan untuk keluarga, masyarakat dan negara. Ini merupakan elemen terakhir dalam FPK, yang mana saya percaya setelah kita mempunyai perpaduan kaum, sentiasa mencari ilmu dan sebagainya, semuanya menuju kepada satu tujuan yang sama, iaitu untuk memberi sumbangan untuk keluarga, masyarakat dan negara. Dengan itu, kita dapat memupuk keharmonian dan perpaduan serta mempertahankan perlembagaan dan undang-undang negara. Seterusnya, kita lihat pula kepada analisis FPK. Baiklah, melalui FPK dapat saya keluarkan kat sini adalah dua perkara, iaitu visi dan misi KPM dan juga matlamat pendidikan negara. Jadi, kita lihat dulu pada visi dan misi KPM. Visi dan misi KPM telah diubah daripada 2012 dan tahun-tahun sebelumnya kepada yang menepati dan memenuhi FPK pada tahun 2013. Jadi, kita dapat lihat kat sini visi 2012 adalah pada tahun 2012 adalah sekolah unggul generasi terbilang dan diubah kepada pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, dan juga misi daripada membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti diubah kepada melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Logo juga berubah dan perubahan yang dilakukan ini tidak bukan adalah bagi memenuhi FPK yang mana bersesuaian dan dengan keadaan dan keperluan semasa. Kita lihat pula pada matlamat pendidikan negara. Berdasarkan FPK telah digubah pada 1956, matlamat pendidikan negara ialah bagi melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warga negara Malaysia yang berguna. Jadi, setiap dari kita perlulah menghayati ciri-ciri seperti mana yang terpapar dalam skrin sekarang, iaitu percaya dan patuh pada Tuhan, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum, memiliki sosial yang seimbang dan bersepadu, serta berakhlak mulia.
Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Syafiqah bagi menerangkan bahagian falsafah pendidikan guru. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkaitan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru digubal bertujuan menjadi panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru berbunyi, guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Falsafah pendidikan guru ini digubal berdasarkan model konseptual pendidikan guru dengan menekankan 3 dimensi utama yang menjadi landasan kepada penggubalannya, iaitu ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan. Subkonseptual pula terdiri daripada 4 dimensi, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek atau disebut sebagai jeri. Baiklah, seterusnya kita lihat model konseptual pendidikan guru secara lebih terperinci. Yang pertama, ketuhanan. Ketuhanan melibatkan penghayatan, amalan dan peningkatan ilmu individu dilakukan berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Yang kedua, kendiri. Kendiri pula penekanan kepada pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia. Dan yang ketiga, kemasyarakatan. Peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan ejen perubahan kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, kita tengok elemen-elemen falsafah pendidikan guru. Yang pertama, berpekerti mulia. Sesuai dengan peranan guru sebagai suri teladan dan contoh kepada murid-muridnya, mereka perlulah mempunyai perwatakan yang mulia dan berdisiplin. Hal ini bermaksud guru sebagai role model kepada murid-murid. Oleh itu, guru perlu menunjukkan tingkah laku yang baik dan positif seperti bertanggungjawab, menepati waktu, berdisiplin dan sebagainya. Guru juga perlu menghargai anak-anak murid dan meraihkan fitrah mereka yang beraneka ragam dan sifatnya tanpa prasyarat kerana setiap individu adalah istimewa dan unik. Hal ini bermaksud guru perlu melayani setiap anak muridnya dan berlaku adil tanpa mengenakan sebarang syarat kerana setiap individu adalah istimewa dan unik. Hal ini demikian kerana guru berperanan sebagai ejen perubahan dalam dunia pendidikan yang bersifat dinamik. Elemen kedua ialah berpandangan progresif dan saintifik. Seseorang guru perlu memiliki kemahiran profesional dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat serta meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Guru perlu mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi untuk merealisasikannya agar mereka mampu tampil sebagai guru yang berpengetahuan dalam bidangnya. Hal ini sejajar dengan sifat ilmu yang dinamik dan sentiasa berkembang seiring dengan perkembangan semasa. Contohnya, sekarang kita tengah mengalami pandemik COVID-19. Oleh itu, guru perlulah menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan murid. Guru boleh menggunakan pembentangan slide seperti PowerPoint, Canva dan sebagainya. Secara tidak langsung, ia akan menarik minat murid untuk belajar
serta dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Elemen yang ketiga ialah bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru perlu mempunyai integriti yang utuh dalam diri agar cekap, jujur, boleh dipercayai, amanah, patuh kepada negara dan mempunyai kualiti untuk melakukan sesuatu tugasan. Dengan ini, guru tersebut akan komited terhadap tugas yang digalas sebagai pendidik anak bangsa negara. Guru juga perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Elemen yang keempat ialah menyanjung warisan kebudayaan negara. Guru bertanggungjawab memupuk nilai-nilai kebudayaan rakyat Malaysia dalam kalangan anak murid agar mereka dapat menghayati kebudayaan negara yang unik. Murid-murid juga perlu dipupuk dengan sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan mereka di samping sifat patriotisme dan cintakan negara. Contohnya, sebelum memulakan sesi pengajaran, guru boleh meluangkan sedikit masa untuk berbincang tentang kebudayaan negara. Selain itu, guru juga boleh mengadakan pertandingan-pertandingan berkaitan cinta akan negara supaya murid dapat mendalami dengan lebih mendalam sifat patriotisme dalam diri mereka. Dan elemen kelima iaitu menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru sebagai ejen perubahan hendaklah membangunkan disiplin murid agar mereka patuh kepada peraturan dan menjelaskan kepada mereka akan kepentingan mematuhi peraturan. Guru juga hendaklah menegaskan kepentingan menghormati rakan-rakan yang terdiri daripada pelbagai budaya dan bangsa. Untuk membangunkan disiplin murid, guru boleh mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya murid melakukan kesalahan. Baiklah, seterusnya kita lihat matlamat falsafah pendidikan guru. Matlamatnya ialah menghasilkan warga pendidik yang berkualiti daripada segi profesional, peribadi, sosial dan amalan tingkah laku, menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan pendidikan dalam abad ke-21. Oleh itu, guru haruslah memainkan beberapa peranan yang penting seperti melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan mata pelajaran khasnya KBSR serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Selain itu, guru perlu menggunakan ilmu dan kemahiran untuk mendidik serta nilai keguruan bagi merangsang perkembangan murid. Seterusnya, mengamalkan pembelajaran dan pengajaran dengan hasrat falsafah pendidikan guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Dan akhir sekali, menyemai dan memupuk amalan nilai murni dan etika keguruan kepada murid selaras dengan tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Rumusnya, sebagai seorang insan yang akan bergelar pendidik, kita wajarlah mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru agar dapat melaksanakan tanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid dengan berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru merupakan satu panduan yang perlu kita ikuti dan patuhi. Baiklah, ini merupakan rujukan yang kumpulan kami rujuk. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kami bangga menjadi guru.